Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin muka surat 46 baris 17 daripada atas. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, maka kata ini dusta saja, seperti barang yang kita lihat dengan mata kepala kita, maka iaitu disakitkan akan kanak-kanak dan segala orang yang kena bala. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, harus bagi Allah taala berbuat baik kepada hamba, harus Allah taala berbuat jahat kepada hamba, harus Allah taala memberikan takdir yang baik, harus Allah taala memberikan takdir yang buruk pada hamba, sama ada dia itu kafir ataupun orang Islam, orang mukmin. Maka sambung perbahasan kita berkaitan dengan salah dan aslah, yang mana salah itu dengan maksud baik. Allah Ta'ala berbuat baik kepada hamba, itu salah. Yang kedua aslah. Aslah itu Allah Ta'ala berbuat lebih baik daripada sebelumnya, ataupun mentakdirkan suatu perkara yang lebih baik daripada yang baik sahaja. Contoh, kita buat contoh. Dia kata, contoh dulu, Allah Ta'ala mentakdirkan seseorang itu makan nasi dengan tak makan nasi. Manakah bagi kita yang lebih baik? Tentulah kita kata makan nasi lagi baik daripada tak makan. Itu salah. Allah Ta'ala berbuat baik dengan memberi makan nasi. Kemudian daripada makan nasi dengan makan nasi dengan berlauk ayam, mana lebih baik? Yang lebih baiknya ialah makan nasi berlauk ayam daripada nasi saja. Itu dia panggil aslah, itu lebih baik. Jadi menurut Mu'tazilah, Allah Subhanahu wa taala wajib pada akal mesti Allah buat baik pada makhluk, mesti Allah Taala buat yang terlebih baik untuk makhluk, untuk hamba. Maka kita Ahlussunnah tolak kaedah sebegitu. Maka sambunglah kata musannif rahimahullahu taala, maka kata ini, kata Mu'tazilah yang kata mesti pada Allah Ta'ala itu berbuat baik dan berbuat yang terlebih baik pada hamba, hak tu dusta sahaja. Dusta, bohong. Sebab apa? Seperti barang yang kita lihat dengan mata kepala kita, maka iaitu benda yang kita lihat ialah disakitkan akan kanak-kanak. Allah Ta'ala beri dak budak-budak penyakit, beri COVID-19 ke, dewasa ke, budak kecil, kalau kenalah. Sakit demam, tak kisahlah dia tua ke, dia budak-budak ke, dia bayi ke, kalau kenalah. Kalau atas kaedah Mu'tazilah, maknanya budak-budak tak payahlah sakit, sebab dia tak ada dosa. Dia dosa pun tidak ada, tidak ditaklif ke atas dia, tidak diberat ke atas dia sembahyang puasa.
haji umrah, bayar zakat, tiba-tiba dia sakit. Kalau ikut atas pandangan Mu'tazilah ni, sepatutnya Allah tak bagi sakit pada budak-budak. Tapi berlaku sebaliknya tak? Berlaku sebaliknya. Maka sebab itu kita kata bohong dan tak betul kata mesti wajib pada akal. Kita terima kata Allah berbuat baik pada makhluk dan berbuat yang lebih baik pada makhluk. Itu tidak boleh dikatakan sebegitu. Bahkan kita Ahlussunnah kata harus sahaja Allah berbuat baik, harus sahaja Allah berbuat yang lebih baik. Tapi boleh berlaku tak sebaliknya? Boleh berlaku sebaliknya. Allah melaksanakan ataupun Allah menetapkan keburukan atas seorang makhluk, boleh. Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu yang lebih buruk daripada apa yang sebelumnya pun boleh. Itu hujah pertama. Kemudian dia kata dan segala orang yang kena bala, orang yang kena bala, kena musibah. Kalau ikutkan menurut kaedah Mu'tazilah tadi, tak kena musibah lah manusia. Tak kena musibah lah manusia, kerana Allah Ta'ala wajib buat baik pada makhluk, wajib buat yang terlebih baik untuk makhluk. Maka kalau gitu, atas kaedah itu tak ada siapa sakit atas dunia ni, tak ada siapa kena musibah atas dunia ni. Begitu juga dia kata Allah Ta'ala wajib mengutuskan Rasul untuk sampaikan syariat pada umat, kerana itu lebih baik untuk umat. Maka seolah-olah dia kata Allah Ta'ala wajib mengutuskan Nabi SAW, wajib mengutuskan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum Nabi SAW untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan agama. Kita Ahlussunnah tidak. Allah harus, boleh saja nak utus, boleh saja tak nak utus. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak utus, orang yang berada zaman tu dia panggil Ahlul Fatrah, orang masuk syurga belaka. Dia buat dosa tak kira dosa, dia buat benda kafir tak kira kafir, dia buat benda baik tak kira pahala. Tu Ahlul Fatrah. Jadi dosa pun tak ada, pahala pun tak ada, kafir pun tidak, iman pun tidak. Tu Ahlul Fatrah. Zaman yang tidak ada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, zaman yang telah kematian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, kecuali Nabi SAW. Nabi SAW kalau meninggal dunia, wafat, maka umat selepas dia itu tidak jadi Ahlul Fatrah. Bahkan syariat Nabi SAW berkekalan sampai kiamat. Sebab itu kekalnya syariat Nabi SAW sudah hampir 1444 Hijrah, dan dia berlaku selama-lamanya selagi belum kiamat. Kalau kiamat lagi 1 juta tahun, 1 juta tahun tu lah masih lagi ada syariat Nabi SAW. Dia tidak akan musnah dan tidak akan dimansuhkan oleh mana-mana Nabi dan Rasul selepas Nabi SAW. Maka jika wajib, yakni wajib pada akal terima salah dan aslah tu, niscaya tiada seorang pun sakit. Tak ada seorang pun sakit. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala mesti buat baik pada makhluk, mesti buat baik pada hamba atau terlebih baik pada hamba, maka tak ada orang sakit atas dunia ni. Tapi berlaku tak begitu? Tak berlaku begitu. Ada orang yang sihat, ada orang yang sakit. Kalau tak ada orang yang sakit, tak payah bina hospital dah. Tak ada lah Kementerian Kesihatan, tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab tak perlu. Sebab apa? Semua sihat mereka. Ada tak payah mati, hidup selama-lamanya. Sebab apa? Sebab mati itu keburukan atas orang tu. Rasa tak syok, rasa tak seronok, jadi Allah Ta'ala wajib menghidupkan dia selama-lamanya. Sudah gitu. Baik, bila nak mati? Jadi kalau tak sakit, bila nak mati? Dan tiada ia seorang pula sesat dan jahil ia seorang pada agama. Kalau Allah Ta'ala wajib salah dan aslah, wajib Allah Ta'ala mentakdirkan benda baik, wajib Allah Ta'ala beri benda baik kepada hamba, maka tak ada lah hamba ni sesat, tak ada lah hamba ni jahil. Semua alim belaka, semua ulama belaka, semua betul belaka. Sebab apa? Sebab sesat tu buruk, bukannya salah, bukannya baik. Lagi pula aslah, bukan pula sesat tu terlebih baik untuk hamba tu. Yang terlebih baik untuk hamba ialah taat. Yang terlebih baik untuk hamba orang yang sangat kuat ibadat dia, baru lebih baik untuk hamba tersebut. Tiba-tiba kita kata Allah Ta'ala wajib salat dan aslah, maka tidak bolehlah ada seorang daripada manusia ni jahil. Tak ada. Sebab jahil itu buruk, dia tidak salat, dia tidak baik dan tidak aslah, bukan lebih baik pada hamba. Maka jahil pada agama ni suatu benda buruk. Tapi berlaku tak? Berlaku. Maka sebab itu kita Ahlussunnah kata harus sahaja Allah berikan ilmu pada orang, harus juga Allah memberikan kejahilan pada orang tu. Maka adalah yang demikian itu
tanda tiada wajib bagi Allah, maka adalah demikian itu demikian. Tak ada orang yang sesat, tak ada orang yang jahil, tak ada orang yang sakit, itu tandanya tiada wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ni tak wajib solah dan aslah kalau tak ada orang sakit langsung, kalau tak ada orang jahil langsung, kalau tak ada orang sesat langsung. Tak kena tu. Yang kenanya ada orang sesat, ada orang tak sesat, ada orang jahil, ada orang tak jahil, ada orang yang kena bala, ada yang tak kena bala. Semua tu menunjukkan bahawa Allah tak wajib tentukan baik dan tak baik, ataupun baik dan lebih baik pada makhluk. Tak wajib, harus sahaja. Kemudian kata mu'alif, jika adalah Allah Ta'ala memperbuatkan salah, memperbuatkan benda baik, niscaya tiada dijadikan segala hamba-Nya Allah Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti berbuat salah, berbuat baik, maka Allah Ta'ala tak payah jadikan hamba. Sebab apa? Sebab kalau jadikan hamba, ada hamba dia jahil, ada hamba dia sesat, duit dia jadi. Tak payah jadi hamba, tak payah cipta makhluk. Lebih baik ketika itu bila hamba tu ada yang sesat, ada yang jahil, lebih baik tak cipta. Itu lebih baik untuk dia. Tu kalau nak ikutkan begitu. Dan aslah, terlebih baik apabila dijadikan mereka itu manusia dalam keadaan tiada diberati akan mereka itu manusia. Aslahnya apa dia? Aslah yang lebih baiknya Allah cipta juga, tapi tak payahlah sembahyang puasa, tak payah. Lagi bagus tu daripada mereka diciptakan dalam keadaan mereka akan jahil, mereka akan sesat. Tu tak boleh, tu buruk bagi Allah Ta'ala, buruk. Lebih baik tak payah cipta langsung, ataupun cipta tapi tak payah sembahyang, tak payah puasa, tak payah zakat. Sebab apa? Supaya tak payah ada dosa pahala. Bila tak payah ada dosa pahala, maka tak ada lah seorang masuk neraka, seorang masuk syurga. Tak ada, semua syurga berlaku. Senang segitu. Tapi berlaku tak begitu? Tak berlaku. Itu menunjukkan harus sahaja Allah berbuat baik kepada makhluk, harus sahaja Allah berbuat yang lebih baik pada makhluk. Kemudian, dan apabila diberati akan mereka itu makhluk yang aslahnya diberi taufik akan mereka itu, akan mereka itu makhluk. Kalau Allah Ta'ala jadikan mereka itu juga yang lebih baiknya, kalau ikut akal kita, kalau lebih baik kalau Allah tak ciptakan, mesti dapat taufik. Bila dapat taufik, semua masuk Islam belaka. Bila dapat taufik, semua dapat beramal belaka. Itu lebih baik untuk makhluk. Tapi berlaku tak begitu? Tak berlaku begitu. Ada orang yang jahat, ada orang yang baik, ada orang yang maksiat, ada orang yang taat, ada orang yang beriman, ada orang yang kufur. Itu makna harus sahaja Allah Ta'ala memberikan kebaikan pada hamba dan tidak memberikan kebaikan pada hamba. Harus Allah nak letakkan dia tu kafir, harus Allah Ta'ala nak letakkan dia tu iman, harus Allah Ta'ala nak letakkan dia orang yang taat, harus ke atas Allah Ta'ala untuk letakkan dia ke arah orang yang fasik. Boleh berlaku. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, dan apabila tiada diberi taufik akan mereka itu makhluk, maka dimaafkan daripada mereka itu makhluk. Ini sudah baik berlaku. Kalau kata Allah Ta'ala nak ciptakan juga, kena beri taufik lah, hak tu lebih baik untuk mereka. Kalau tak beri taufik pun, Allah Ta'ala kena maafkan juga mereka tu, supaya mereka tu tak masuk neraka. Ini semua kaedah-kaedah Mu'tazilah yang batil, yang sesat. Kaedah utamanya salah dan aslah. Allah Ta'ala wajib buat baik, Allah Ta'ala wajib buat yang lebih baik untuk makhluk. Itu kita nafikan. Kalau tak, dia akan jadi macam ni. Allah Ta'ala baiknya tak payah cipta makhluk, daripada cipta makhluk tapi mereka maksiat. Dan kalau Allah Ta'ala cipta makhluk, baiknya ialah beri taufik kepada mereka supaya mereka dapat ibadat masuk syurga daripada mereka masuk neraka. Kalau mereka tak dapat taufik, lebih baiknya Allah Ta'ala memaafkan mereka daripada tak maaf kemudian masuk neraka. Itu kaedah Mu'tazilah. Dia kata mesti wajib atas Allah Ta'ala, wajib itu. Dan apa kaedah hidup itu? Tak ada ujian. Tak ada ujian, seorang buat baik, seorang buat buruk. Tak ada ujian, seorang dapat pahala, seorang dapat dosa. Tu tak ada lah syurga neraka. Itu syurga neraka, tak ada neraka. Apa faedah cerita neraka? Semua Allah Ta'ala maaf belaka. Kafir ke tak kafir, Allah maaf belaka. Lepas tu Allah Ta'ala beri taufik belaka, buat ibadat belaka, beriman belaka. Tak ada orang kafir, tak ada orang maksiat. Tak betul gitu.
Bahkan yang hakikat dia mesti akan ada orang yang beriman, akan sebahagiannya orang tu tidak beriman. Mesti akan ada orang tu taat dan sebahagiannya lagi tidak taat. Itu hakikat sebenar alam ni di kalangan makhluk. Ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang beramal, ada yang fasik dan sebagainya. Tetapi pula adalah yang aslah, yang lebih baik itu dijadikan mereka itu manusia di dalam syurga pada permulaan. Ni lagi teruk ni. Baik tak payah cipta mereka kat atas dunia, lebih baik atas Allah Ta'ala cipta makhluk ni kat syurga selalu. Tak payah ada sembahyang puasa bang. Sebab kalau ada sembahyang puasa bang, ada yang Allah Ta'ala beri taufik, ada yang tidak. Yang tidak tu akan masuk neraka. Itu tak baik bagi Tuhan. Tak boleh Allah Ta'ala takdir begitu. Itu Mu'tazilah. Lebih baik Allah Ta'ala beri taufik dan mereka beramal. Ataupun kalau Allah Ta'ala tak beri taufik, lebih baik Allah Ta'ala tu maaf mereka tu. Tanpa mereka bertaubat pun Allah Ta'ala kena maafkan. Ataupun lebih baik lagi ialah Allah tak cipta mereka di atas dunia, Allah cipta mereka di atas syurga dulu. Senang, tak payah ada apa dah. Tu kaedah Mu'tazilah. Jadi semua tu batil lah ke. Jadi kesimpulannya Ahlussunnah wal Jamaah beriktikad bahawasanya harus Allah Ta'ala buat baik, harus Allah Ta'ala takdir sebaliknya. Harus Allah Ta'ala berbuat yang lebih baik dan harus Allah Ta'ala berbuat yang tidak lebih baik. Mana Allah Ta'ala boleh tetapkan seseorang manusia itu beriman, boleh tetapkan seseorang manusia itu fasik, boleh kafir. Boleh seseorang Allah Ta'ala tetapkan dia itu taat, boleh seseorang Allah Ta'ala tetapkan dia itu fasik. Boleh seseorang Allah Ta'ala lantik Rasul untuk pada umat, boleh seseorang Allah Ta'ala tak lantik Rasul, tak ada pada umat, maka jadi ahli fatrah. Boleh belaka. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi i'tiqad sedemikian macam Mu'tazilah tu fasik, tak kafir pun. Dan dihikayatkan, dia buat marilah cerita Imam Abu Hasan Asy'ari ketika masuk Mu'tazilah. Dia berdebat dengan ayah tiri dia, iaitu Ali Al-Jubba'i. Bapa tiri dia Mu'tazilah. Abu Hasan Al-Asy'ari ialah anak tiri dia. Jadi maknanya ibu Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Hasan Asy'ari, mak dia tu nikah lain lah. Jadi Abu Ali Al-Jubba'i ni dia punya bapa tiri dia. Dia berdebat berkaitan dengan i'tiqad Mu'tazilah yang berkaitan salah aslah. Sehingga kan Imam Abu Hasan Asy'ari taubat daripada Mu'tazilah dan masuk pada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sehingga ke hari ini mazhab yang paling masyhur di atas alam ini seluruh pelosok dunia ialah namanya Asy'ariyah, yang mana pengasas dia ialah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu Ahlus Sunnah utama. Ahlus Sunnah yang kedua Maturidiyah, iaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi Asy'ariyah, buat Asy'ariyah, apa nama tu, akidah Asy'ariyah ataupun dia panggil Asy'ariyah. Hak ni majoriti ulama dunia, dan majoriti dunia berpegang pada akidah Asy'ariyah. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab dan sebahagian mazhab Hanafi. Yang kedua Maturidiyah. Maturidiyah tu kelompok dia Imam Abu Mansur Al-Maturidi sezaman dengan Imam Abu Hasan Asy'ari. Tapi yang sebahagian yang Maturidiyah itu dia dianuti oleh sebahagian ulama Hanafiyah. Contohnya di India. Mereka Maturidiyah. Apa beza Maturidiyah Asy'ariyah? Pada bab usul, pada bab pokok sama, bab furuk saja beza. Bab furuk saja yang beza. Semua yang etika belaka, Allah ada kudrat, Allah ada iradat, etika belaka, tak ada jadi kafir pun. Tak ada jadi fasik apa pun. Tapi sebahagian pendapat Asy'ariyah Maturidiyah dia khilaf bahagian bawah, bahagian furuk, bahagian cabang. Itu tak ada masalah. Jadi Ahlussunnah yang ketiga pula ialah Ahlul Hadith wal Athar. Ahlul Hadith iaitu sebahagian madhab Hanbali yang bukannya Asy'ariyah, yang bukan Maturidiyah, dia panggil Ahlul Hadith wal Athar. Itu dipelopori oleh puak-puak salaf as-salih dulu, 300 tahun tamu ataupun 500 tahun tamu. Dia panggil as-salafus salih. Mereka itu mazhab Hanbali dia panggil al-athariyah ataupun puak Ahlul Hadith wal Athar. Athariyah. Yang keempatnya ialah puak Ahlussunnah juga ialah Ahlul Kashfi wal Wujdan. Itu panggil ulama tasawuf. Ulama tasawuf juga Ahlussunnah juga. Mereka berpegang akidah yang sama, cuma dalil berbeza.
Dalil mereka kasyaf. Kasyaf mereka Allah tak ada beri, bukan saya saja. Bukan duk saja relax tu. Oh, kenal Tuhan kan. Al-Kashfi wal Wujudan selepas mereka menjalani latihan-latihan zikir guru mereka, dan mereka juga belajar tauhid. Tapi mereka diberikan kelebihan Allah Ta'ala melebihi apa yang ada dalam akidah. Sebab dalam akidah ni dia panggil ilmu yaqin. Yakin ilmu tu. Ilmu ni ilmu yakin yang kita belajar ni ilmu yakin. Puak-puak ahli kashfi wal wujdan, ahli tasawuf ni dia lebih daripada ahli yakin, iaitu ainul yakin dan haqqul yakin. Atas lagi. Dia dapat merasai kewujudan Allah sungguh. Dia dapat merasai kebesaran Allah Ta'ala sungguh. Bukan cakap saja tapi tak rasa. Dia pun dapat merasai. Dapat benda tu daripada Allah Ta'ala. Tu ada sunnah yang keempat. Ini saja ada sunnah wal jamaah yang diiktiraf oleh Syarah. 3 puak ni. Pertamanya Asy'ariyah Maturidiyah, dia panggil ahlul kalam. Yang keduanya ahlul hadis wal athar, puak salah ulama-ulama Hambali tu. Dan yang ketiganya ialah ahlul kashfi wal wujdan, ulama-ulama tasawuf. Itu disebut dalam kitab Imam Az-Zabidi rahimahullah dalam Syarah Ihya Ulumuddin. Selain daripada tu, bercanggah dengan ahlus sunnah wal jamaah. Mujassimah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Khawarij, itu semua sesat, lagi menyesatkan dan terkeluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang nak cerita pula Imam Abu Hasan Asy'ari berdebat dengan diri dia. Dan dihikayatkan, diceritakan bahawa adalah Abu Hasan Al-Asy'ari munazarah. Nazarah ni kata debat, lebih kurang berbincang, berdebat. Pada satu hari serta gurunya, guru Abu Hasan Asy'ari, iaitu Jubba'i, iaitu Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i pak tinggi dia lagi pula guru dia. Pak tinggi dia lagi pula guru dia. Sebab apa? Sebelum tu dalam kitab Guru Sami kita dah cerita dulu dah. Dia keluar daripada mazhab Mu'tazilah itu kerana dia pernah bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari dah silap ataupun 3 kali. Dia suruh keluar daripada akidah Mu'tazilah. Maka Abu Hasan Asy'ari bila mimpi hak tu dia termenung sekejap. Tu mimpi Nabi tu. Ada yang salah, ada yang tak kena tentang Abu Hasan Asy'ari. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh untuk kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Hasil daripada mimpi itu, dia lepas mimpi itu dia pun cek semula. Dia pun kaji semula kaedah-kaedah yang dibawa oleh Mu'tazilah betul ataupun tidak. Maka sebab itu dia berani dan boleh mencabar bapa tinggi dia lagi pula guru dia Abu Ali Al-Jubba'i untuk tanya beberapa soalan untuk kepastian salah ataupun tidaknya Mu'tazilah ni. Maka kata dia, dan berkata Abu Hasan, apa engkau kata pada 3 orang saudara mati, yang mana 3 orang tu, seorangnya mati seorang besar. Seorang besar ni mati dalam keadaan dewasa. Lagi pula taat. Seorang ni dia mati dalam keadaan dewasa dan taat. Dan yang satu lagi besar, yang ni dia mati dalam keadaan dewasa, lagi asi tapi maksiat pada Tuhan. Dan yang ketiganya mati kecil, tiada sampai umur seorang tu. Yang ni tak sampai umur dengan makna belum baligh. 3 orang. Dia tanya kepada Abu Ali Al-Jubba'i, apakah pandangan kamu berkaitan 3 orang ni? Pertamanya dia mati dewasa dalam keadaan taat. Keduanya mati dewasa dalam keadaan maksiat. Ketiganya ialah mati dalam keadaan budak kecil, belum balik lagi. Maka berkata Al-Jubba'i, iaitu Abu Ali Al-Jubba'i rahimahullah ta'ala, yang muti' ni ialah orang dewasa yang bertaat pada Allah itu dimasukkan ke dalam syurga. Masuk syurga, okey, jelas. Hak tu kita tak keliru lah. Orang yang mukmin yang dah baligh, dah dewasa, meninggal dalam keadaan taat, memang kita tak nafilah, memang masuk syurga. Satu, habis. Dan diberikan darajat. Darajat ni berikan beberapa darjat, pangkat-pangkat yang tinggi pada orang yang taat, mati dalam keadaan taat. Okey, itu kita setuju. Kemudian, dan yang asi itu, orang dewasa mati maksiat, di dalam neraka, dia kata. Di dalam neraka. Dan pangkat di bawah. Dengan mana? Pangkat orang yang baligh lagi pula asi ni di bawah. Hina lah. Itu pun kita boleh kata setuju. Okay? Boleh kata setuju lah. Setuju. Kalau ikut kaedah ada sunnahnya, kalau orang yang taat, orang mati dalam keadaan taat, dia tu dah dewasa, dia tu dah mukallaf, dia mati dalam keadaan taat, Allah Subhanahu wa ta'ala harus pada akal beri dia syurga, beri dia neraka.
harus pada akal. Tapi dari sudut syarak, mesti Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga, kerana Allah telah janji orang taat masuk syurga. Maka maksudnya, boleh Allah Ta'ala masukkan orang taat dalam syurga, boleh Allah Ta'ala masukkan orang taat dalam neraka. Cuma tak berlakulah orang taat tu masuk neraka, berlakunya orang taat masuk syurga. Itu ada sunnah yang pertama. Yang kedua pula, ada sunnah kata orang yang maksiat pula harus juga pada akal masuk syurga, harus juga pada akal sebelum tu. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala mesti masukkan dia ke dalam syurga, orang yang taat tu, dengan sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran khalidina fiha abada, maka kalau Allah Ta'ala menyalahi janji tersebut, itu membawa kekurangan Allah Ta'ala. Jadi kekurangan pada Allah Ta'ala itu mustahil. Itu kaedah Ahlussunnah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, orang mukmin yang asi, mati dalam keadaan bermaksiat, harus pada akal Allah Ta'ala masuk syurga, harus pada akal masukkan dia dalam neraka. Cuma dari sudut dalil pun harus juga, harus Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka, harus Allah Ta'ala ampunkan dia dan masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Sebab kalau Allah Ta'ala menyalahi janji dalam bab maksiat, dengan makna sepatutnya dia masuk neraka, Allah Ta'ala sebut, tiba-tiba Allah ampun masuk syurga, itu suatu kelebihan bagi Allah Ta'ala. Itu satu kelebihan bagi Allah Ta'ala yang telah mengampuni hamba dia. Okey, selesai. Itu kaedah Ahlussunnah. Kembali kepada perdebatan antara Imam Abu Musa Asy'ari dengan bapa tiri dia Abu Ali Al-Jubba'i. Dia kata orang yang masuk, orang dewasa yang maksiat, mati dalam keadaan tu masuk neraka. Okey, kita boleh setuju. Okey, itu nombor 2. Nombor 3 pula, dia kata, dan yang kecil, yang ni budak-budak yang kecil tadi, yang belum baligh lagi, mati, dia kata apa? Yang kecil tadi itu di dalam syurga. Dia kata budak kecil tadi itu masuk syurga lah. Okey, maka kata Asy'ari, itu kata Imam Abu Asy'ari. Imam Abu Asy'ari pun jawab, balas balik, adakah sama darjat dengan yang taat itu atau tiada? Yang budak ni masuk syurga ni sama tak dengan orang mukmin yang taat tadi? Orang mukmin yang taat kan masuk syurga. Budak ni sekarang ni dia mati dalam keadaan belum balik, masuk syurga juga. Jadi Imam Asy'ari tanya, sama tak orang ni? Maka kata Jubba'i, tiada, tak sama, kata. Sebab apa? Kerana yang muti', iaitu orang yang taat tadi, berbuat amal yang soleh. Kadang-kadang tu buat amal soleh tak ada, dia mati sebelum baligh. Jadi tak ada lah cok atas budak-budak tu soleh ke maksiat ke, tak ada lah, sebab dia bukan mukallaf. Jadi dia kata tak sama. Orang dewasa yang masuk syurga tadi masuk syurga kerana amal soleh dia. Okey. Maka berkata Asy'ari, maka berkata yang kecil, ni dia buat takdir lah. Imam Asy'ari pun kata, kalau kamu kata begitu, andai kata budak kecil tu kata gini, Tuhanku adalah yang aslah, yang lebih baik bagiku budak-budak ni, bahawa engkau besarkan aku dan aku berbuat amal yang soleh. Berbuat amal yang soleh. Jadi dia kata berbuat amal yang soleh. Jadi dia pun kata, budak kecil tu pun kata, dah kalau kata tak sama antara orang yang dewasa masuk syurga kerana beramal soleh dengan budak-budak yang masuk syurga kerana tak sempat untuk amal soleh. Maka kalau budak-budak ni kata gini, macam mana? Dia kata apa? Budak-budak ni kalau takdir kata, Imam Asy'ari kata, kalau dia kata, wahai Tuhanku, kenapa kamu tak besarkan aku supaya aku boleh buat taat? Kan itu lebih baik untuk aku. Ini lagi hak solah dan aslah tu. Baik dengan lebih baik. Baik dengan lebih baik. Aku ni mati kecil ke mati besar dalam keadaan taat? Kalau ikutkan lebih baiknya ialah dia besar, dia dewasa dalam keadaan mati taat lah. Sebab dia masuk syurga, supaya masuk syurga dengan amal soleh tu. Patutnya kau besarkan aku lah, wahai Allah Ta'ala. Kau besarkan aku, wahai Allah Ta'ala, supaya aku dapat buat amalan soleh macam budak dewasa ni, macam orang dewasa ni. Maka aku bersama-sama dengan saudara aku pada darjat. Yang ni saudara aku, saudara mana? Iaitu dewasa, orang dewasa yang buat taat tu sama darjat dengan aku budak-budak ni. Budak-budak ni dia masuk syurga. Orang yang dewasa yang taat ni masuk syurga juga. Masuk syurga dua-dua. Lepas tu Imam Abu Asy'ari kata, sama tak dua orang ni darjat dia? Imam Ali Al-Jubba'i, Syekh Ali Al-Jubba'i kata tak sama.
orang dewasa yang buat taat ni masuk syurga kerana amal soleh. Adapun yang budak-budak ni bukan masuk syurga kerana amal soleh, bukan. Okey. Maka kalau Imam Asy'ari pula kata, dah gitu kalau budak-budak tu tanya Allah Taala, kenapa kamu tak berikan aku dewasa supaya aku dapat buat amal taat, supaya aku dapat masuk syurga dengan amal taat tersebut. Maka kata Jubai, berkata Tuhan aku, ketahui bahawasanya jika besar, jadi Jubai pun tolong jawab. Imam Asy'ari kata, kenapa kalaulah budak ni tak sama darjat dengan dewasa yang taat tadi, budak-budak ni akan kata, kenapa kamu tak besarkan aku wahai Allah Ta'ala, sedangkan yang lebih baik untuk aku ialah aku besar dalam keadaan amal soleh dan masuk syurga dalam keadaan aku beramal soleh dan sama darjat dengan budak, dengan dewasa ni, orang dewasa ni. Maka kata Jubai rahimahullah Ta'ala, kalau budak tu kata gitu, niscaya Tuhan berkata gini, aku ketahui bahawasanya jika besar, yakni jika dewasa budak ni, niscaya kufur engkau, masuk neraka oleh orang tu. Maka adalah yang aslah, yang lebih baik bahawa aku matikan di kau pada waktu kecil. Jadi Imam Jubai kata, Allah Ta'ala akan jawab gini, dah, aku kata aku matikan kamu waktu kecil kerana aku tahu kata kalau kamu besar kamu akan kafir. Kalau kamu besar kamu akan kafir, bila kafir masuk neraka. Jadi yang lebih baiknya mana? Besar akan kafir ke mati budak kecil? Mati budak kecil lah. Okey, salimna lah, terima. Kata Imam Asy'ari pula, maka berkata Asy'ari, maka berkatalah yang asli. Dia kata pula, kalau kamu kan jawab gitu, maka orang dewasa yang maksiat ni akan cakap gini pula. Dia kata apa? Betapa pula, ini macam mana pula segala isi neraka, hai Tuhanku, adalah yang aslah bagi kami, yang lebih baik bagi kami ialah sekalian aslah bagi kami sekalian, engkau matikan kami pada waktu kecil-kecil. Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari akan jawab. Dia jawab kata apa? Kalau kamu jawab gitu, macam mana pula orang dewasa yang maksiat pada Tuhan, dia masuk neraka? Kamu kata tadi masuk neraka. Dia akan jawab gini, wahai Tuhan, kenapa kamu tak matikan kami dalam keadaan kecil? Kerana mati kami dalam keadaan kecil lagi baik bagi kami daripada mati dalam keadaan dewasa maksiat pada Tuhan. Itu kata Imam Asy'ari. Betul? Apa kata Tuhan? Maka dia kata kat Imam Asy'ari, maka apa jawapan Tuhan pada orang mukmin asli, wahai Jubai? Maka putuslah hujah Jubai. Tak jawab. Tak boleh jawab. Mana apa tak betul kaedah ni? Kaedah salah dan aslah, iaitu Allah Ta'ala mesti wajib pada akal untuk mentakdirkan benda baik saja pada makhluk. Itu tidak betul dengan hujah Imam Asy'ari. Yang ditanya pada pak tinggi dia sendiri, apa yang berlaku pada tiga orang ni? Orang mati dalam keadaan maksiat, orang mati dalam keadaan taat, orang dewasa. Orang dewasa yang mati dalam keadaan maksiat, dan budak kecil yang mati sebelum baligh. Kalau yang budak kecil mati sebelum baligh, Imam Ali Jubai kata masuk syurga. Okey, masuk syurga. Lepas tu Imam Asy'ari tanya balik, masuk syurga yang budak-budak ni dengan masuk syurga orang dewasa yang taat sama ke? Imam Ali Jubai kata tak sama. Kerana orang dewasa yang soleh tadi masuk syurga kerana dia beramal soleh. Budak-budak ni tak ada. Lepas tu Imam Asy'ari pula kata, kalau begitu budak-budak tu boleh cakap, boleh jawab ke Tuhan, wahai Tuhan, kenapa kamu tak besarkan aku supaya aku amal soleh kepada kamu, jadi aku masuk syurga sama darjat dengan orang yang taat ni? Maka kata Tuhan pula, Imam Ali Jubai jawab, Tuhan pasti akan kata gini, kalau kamu besar, aku tahu kamu akan kufur, maka yang lebih baik bagi kamu sekarang mati kecil, mati dalam keadaan belum baligh, maka kamu masuk syurga, daripada kamu aku dewasakan nanti kamu kufur padaku, masuk neraka. Maka lebih baik bagi kamu itu ialah masuk syurga dalam keadaan budak-budak. Imam Abu Asy'ari jawab pula kata, dah macam mana pula orang yang mukmin yang asli tadi, yang berdosa? Dia kata pula, dia akan tanya kepada Tuhan, dah macam mana kami ni masuk neraka? Sepatutnya kalau lebih baik bagi kamu wahai Allah Ta'ala, matikan kami dalam keadaan kecil supaya kami tak masuk neraka. Maka start situ putuslah hujah Mu'tazilah. Tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, maknanya itu satu kaedah yang salah. Maka terbuktilah ketika itu Ahlussunnah wal Jamaah itu yang betul, Mu'tazilah punya kaedah salah.
Dan tercengang ia Al-Jubai tercengang tu, putus hujah, putus dalil. Tak boleh kata apa dah. Betul juga sekarang. Kerana Imam Asy'ari merubahkan kaedah mereka itu Mu'tazilah, yang mewajibkan salah dan aslah. Mengubah pada mana? Mengubah kepada harus sahaja Allah salah, harus sahaja Allah aslah, harus sahaja Allah takdir baik dan buruk ni. Harus saja Allah Ta'ala takdir yang lebih baik dan yang terlebih baik, yang baik dan terlebih baik, yang baik dan yang buruk. Semua tu harus bagi Allah Ta'ala, bukan wajib. Macam Mu'tazilah kata wajib Allah Ta'ala buat baik, wajib Allah Ta'ala berbuat yang lebih baik. Itu tidak betul. Kemudian selepas itu Imam Asy'ari pun keluarlah Mu'tazilah. Dia pergi kat masjid, dia pakai jubah, dia tanggalkan jubah dia untuk membuktikan bahawasanya dia keluar daripada akidah Mu'tazilah kepada Ahli Sunnah, seperti mana aku tanggalkan jubah yang aku pakai ni kedua. Saya pakai jubah, aku tanggalkan. Ini menunjukkan aku juga keluar daripada Mu'tazilah kepada Ahli Sunnah, seperti mana aku tanggalkan jubah ni. Dia ijtihad. Selepas dia mimpi Nabi SAW tu, dia termenung sekejap lah. Lebih kurang seminggu, 2 minggu duduk dalam rumah, termenung, kaji balik. Betul Mu'tazilah. Dia habis, maka berkata ia, adakah bagi kamu gila? Katanya tiada. Dan tetapi terhenti himar syekh pada Aqabah, yakni pada tangga. Hak ni wallahu alam. Ni tambahan ni wallahu alam, tak pernah dijumpai. Tak tahulah syekh kita ni sambung cerita ke atau bagaimana, wallahu alam. Biasanya berhenti situ ya. Biasanya berhenti situ ya. Hari tak tahulah lanjutan dialog gila apa semua ni, wallahu alam, tak tahu. Kita cek dalam kitab pun habis situ ya. Biasanya dia akan sambung dengan kata Imam Asy'ari cabut jubah dia, masuk Ahli Sunnah, kedua Mu'tazilah. Tu ya. Kalau hak ni wallahu alam, tak tahu apa cerita tiba-tiba ni. Yang kata gila tak gila, habis. Dan setengah daripada harus pada akal, harus melihat Allah Ta'ala. Isu ru'yatullah pun beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata tak boleh tengok Tuhan, sama ada dunia atau akhirat, tak boleh tengok. Sebab apa? Sebab dia kata kalau boleh tengok, mesti Allah berjisim. Dia kata gitu. Kalau boleh tengok, mesti kita berhajat pada cahaya untuk tengok Tuhan. Kalau gelap tak boleh. Mana Allah berhajat pada cahaya untuk dia boleh tengok kita, untuk makhluk boleh tengok dia. Kalau kita boleh tengok Tuhan, mesti Allah bertempat. Kalau kita boleh tengok Tuhan, mesti Allah berarah di satu tempat. Maka tu semua mustahil, kata Mu'tazilah. Bagus dia mensucikan Allah Ta'ala daripada tempat, mensucikan Allah Ta'ala daripada arah, mensucikan Allah Ta'ala daripada cahaya, berhajat pada cahaya dan sebagainya. Bagus. Tapi terlalu mensucikan Tuhan sampai besok. Tu Mu'tazilah tak boleh tengok langsung. Mujassimah pula kata boleh tengok, tapi tengok dalam keadaan Allah ada muka, ada tangan, ada kaki, ada di satu tempat, ada di satu arah. Itu teruk pula. Ahli Sunnah tengah-tengah. Kita dapat melihat Tuhan dalam keadaan tak di atas, tak di bawah, tak di kiri, tak di depan, tak di belakang, tak bertempat, tak tu. Baik, dah lagu mana? Wallahu a'lam. Habis cerita. Tu Ahli Sunnah. Jadi Ahli Sunnah jemaah di dunia tak boleh tengok Tuhan melainkan Nabi SAW. Siapa yang mengaku dia tengok Tuhan, kafir. Kecuali Nabi SAW sahaja. Tu pun Nabi SAW pun khilaf. Isra' Mi'raj tu nampak Tuhan ataupun tidak. Pandangan Mu'tazilah nampak. Nampak tu macam mana? Tak macam mana. Tidak ada kaifiat. Nabi SAW nampak zat Tuhan dalam keadaan tak bertempat, dalam keadaan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Dah lagu mana? Wallahu a'lam. Habis. Tu Ahli Sunnah. Maka dia kata setengah daripada perkara yang harus itu ialah harus melihat Allah Ta'ala di akhirat, di dalam syurga. Jadi di akhirat ni kita lihat Allah Ta'ala dua. Pertamanya di padang mahsyar, keduanya di syurga. Di padang mahsyar khilaf ulama, tapi pandangan asah, pandangan mu'tamad nampak. Pandangan yang di syurga tu ittifaq, sepakat kata nampak. Sepakat Ahli Sunnah kata nampak belaka bagi orang mukmin saja. Orang kafir tak nampak. Orang munafik i'tiqad tak nampak. Orang fasik nampak. Orang mukmin yang tak fasik nampak.
Dan dia kata bagi segala yang mukmin, orang yang beriman saja dapat tengok Allah Ta'ala di syurga dengan tiada kaifiat. Tak ada bagaimana-bagaimana. Macam mana bentuk, tak ada bentuk. Di atas Arab dah, bawah dah, kiri dah, tempat dah, arah dah, semua dah. Lepas tu tak tahu. Wajib i'tiqad, harus kita melihat Tuhan. Bila kata harus ni makna tak wajib lah. Allah Ta'ala tak wajib. Tak wajib, kena hamba tu memperlihat, hamba tu lihat Tuhan dia. Tak wajib, tapi harus. Boleh Allah Ta'ala memperlihatkan, boleh Allah Ta'ala tak memperlihatkan. Cuma sebahagian ulama mengatakan bahawasanya kalau Allah Ta'ala tidak memperlihatkan zatnya pada makhluk, maka Allah Ta'ala lemah untuk menzahirkan dirinya. Cuma pandangan mu'tamadnya harus saja. Boleh Allah Ta'ala nak zahirkan, nampak mukmin, orang mukmin tersebut pada Allah Ta'ala di syurga, dan boleh juga sebaliknya. Cuma hak berlakunya nampaklah yang disebut harus ni tak semesti berlaku. Kita kata harus mukmin melihat Tuhan, harus mukmin tak lihat Tuhan. Dah yang berlaku je lah, yang berlaku lihat Tuhan lah. Di syurga dapat lihat Tuhan belaka. Nikmat yang paling besar dalam syurga ialah melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukannya makan minum, bukan bidadari, bukan istana, bukan rumah, bukan apa. Melihat zat Tuhan, itu yang paling sedap. Sedap lah ke mana tak tahu. Seperti melihat segala makhluk. Seperti ni bukan makna seperti melihat segala makhluk ni makna Allah bertempat, Allah di atas, bukan. Melihat seperti makhluk ni yakni dari sudut jelasnya dia. Kita dapat lihat Allah Ta'ala jelas macam kita lihat makhluk. Bukan maksudnya Allah Ta'ala itu kita dapat lihat macam makhluk dengan mana Allah ada tempat, Allah ada di kanan di kiri, bukan. Dengan tiada terhingga, dengan tiada berhingga, tidak ada hak dia. Boleh tengok semua-semua. Tetapi wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.